Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan diutamakan bagi seseorang yang yakin atas kemampuannya dalam mengembangkan amanah. Di negara kita ini, telah pun selesai majlis angkat sumpah kerajaan baru, iaitu Kerajaan Perpaduan. Pelantikan baru selepas pilihan raya tidak terhad kepada jemaah menteri. Ia juga meliputi pelantikan jawatan terpenting lain di dalam kerajaan kita. Pelantikan yang salah boleh membawa masalah kepada negara dan menyebabkan terjadinya krisis. Dan yang paling ditakuti, jika amanah atau urusan itu tidak dipegang oleh orang yang mempunyai kemampuan dan ahlinya, maka suatu urusan tersebut akan hancur dan akan merosakkan negara. Sejarah mencatat akibat salah mengangkat pemimpin juga antara sebab utama jatuh dan hancurnya kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Andalusia. Rakyat Malaysia harus mengambil pedoman ini kerana Nabi SAW dalam satu sabdanya jelas memberi amaran yang sangat keras, iaitu jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Baginda memberi amaran kepada umatnya agar berhati-hati ketika menghadapi hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Dan pada waktu itu, kebenaran dan amanah akan terletak pada orang-orang yang bodoh dan keji, lagi fasik. Mereka ini digelar sebagai Ar-Ruwaibidah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara berkaitan perkara umum yang besar. Hadis ini memberi satu peringatan akan datangnya satu masa di mana manusia dikelilingi tipu muslihat serta kebohongan. Gambaran ini dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana pembohong dianggap sebagai orang jujur dan sebaliknya, orang jujur dianggap sebagai pembohong. Para pengkhianat dipandang amanah, sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat, serta orang-orang bodoh dipercayai untuk menguruskan persoalan masyarakat. Akibatnya, terjadi ketidakpastian, kekacauan dan kehancuran. Baginda Nabi SAW memberi amaran kepada umatnya agar berhati-hati ketika menghadapi orang-orang yang digelar sebagai Ar-Ruwaibidah, orang yang bukan ahlinya bercakap atau menguruskan bidang itu. Perkara ini menyebabkan orang awam keliru dan mula bermusuhan antara satu sama lain. Ini akan membawa pula kepada perpecahan ummah. Sebagai contoh, yang bukan ahli perubatan bercakap tentang perubatan, yang tiada latar belakang ekonomi dan kewangan bercakap tentang keuangan, yang bukan ahli agama memberi fatwa sesuka hati. Daripada hadis ini, Nabi SAW menyifatkan Ar-Ruwaibidah sebagai orang yang keji atau kurang ilmunya dan dalam masa yang sama bercakap berkaitan perkara-perkara umum yang besar sedangkan dia tiada ilmu mengenainya. Ingat, pada hari kiamat nanti, mereka akan dipertanggungjawabkan ke atas perbuatannya terhadap orang-orang yang terkena fitnah dan dihisap atas orang-orang yang telah mereka sesatkan. Tidak mungkin kepimpinan negara yang baru dibentuk ini dilantik di kalangan orang yang bodoh dan tidak berkelayakan. Namun perlu diingat di dalam Al-Quran, digambarkan bahawa sebarang krisis yang melanda sesebuah negara adalah cerminan kepada apa yang telah dilakukan sama ada oleh rakyat mahupun pemimpinnya di masa lalu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin
bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dailami dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sebagaimana kamu, begitulah dijadikan yang memimpin kamu. Yang patut difahami, pemimpin adalah sebenarnya cerminan dari rakyat. Oleh kerana itu, untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang perbetulkan dan mengubah dirinya sendiri, bukan mengubah penguasa yang ada. Hendaklah setiap orang mengubah dirinya, iaitu dengan memperbetulkan akidah, ibadah, akhlak dan muamalahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.